Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower di page FTR Bidadari Solution. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Didoakan agar semuanya dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa diberikan kemudahan dan juga kelancaran dalam setiap urusan yang kalian lakukan pada hari ini. InsyaAllah semuanya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu daripada Solehah hari yang ke-79. Alhamdulillah. Okey, tajuk hari ini adalah hakikat dosa. Apakah yang dimaksudkan dengan dosa tu? Dan bagaimana cara untuk diri kita mencegah daripada kita terus melakukan dosa, insyaAllah. Okey, sebelum tu jom kongsikan dan sharekan Solehah punya link page live pada hari ini supaya lebih ramai orang mendapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insyaAllah. Okay, Alhamdulillah. Hai Umi Hendon, hai Reha, hai Mashita, Alhamdulillah. Okey, jom sama-sama kita berselawat dahulu dan semoga Allah memberkati majlis ilmu kita pada petang ini, insyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya Mujib. Hai, waalaikumsalam Ida. Okey, dan thank you kepada semua yang memberi salam. Waalaikumsalam. Dan semoga Allah memberkati kita semua di bulan Ramadan ni. So tajuk hari ni adalah hakikat dosa. Apakah yang maksudkan kita terus melakukan dosa tu adalah apabila kita tidak melaksanakan serta menurut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kita melanggar segala apa yang Allah telah tetapkan. Contohnya antara dosa-dosa yang berlaku di sekeliling kita ada dosa besar dan dosa kecil. Walaupun dosa kecil, bila lama-lama terkumpul, lama-lama menyebabkan diri kita terus banyak kesalahan-kesalahan kita dengan Allah. Banyak yang perlu kita insafi dan perlu kita bertaubat sebelum ajal menjemput kita. So hakikat dosa pada hari ini, hendaklah kita melakukan apa yang Allah suruh dan meninggalkan apa yang Allah larang. Amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jangan kita melakukan kemungkaran. Jangan kita melakukan terus dosa-dosa yang kita tahu benda tu salah, tetapi segeralah kita tinggalkan dan segeralah bertaubat. Jangan kita ulang lagi. Jangan kita ulang lagi dan nekat dekat hati kita bahawa semua benda tu adalah larangan daripada Allah secara jelas. Allah telah berfirman di dalam ayat Al-Quran, jangan dekati zina, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan memakan harta anak yatim, jangan melakukan riba, jangan memakan riba. So semua tu ada di dalam Al-Quran. Bukan kita memandai-mandai, tetapi hukum Allah adalah hukum yang mutlak, yang kekal, yang takkan berubah sehingga hari kiamat. So orang yang selalu melakukan dosa, jangan anggap diri terus berdosa, tetapi segeralah bertaubat. Segera bertaubat, minta keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana hakikat dosa tu boleh digugurkan andai kita bertaubat dan kita bersungguh-sungguh meminta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So Allah tu Maha Pengampun, Allah tu Ya Tawwab, Allah Maha Penerima Taubat, Allahu Ya Ghaffar, Allah Maha Pengampun. So jangan berputus asa dengan rahmat dan kehidupan kita pada hari ini. Sejarah silam kita bukan bermakna itu pengakhiran kita, tetapi masa sekarang ni kalau diri kita masih hendak untuk berubah, masih ada dalam diri kita nak untuk bertaubat, nak untuk berubah, nak untuk berhijrah, so itu adalah sebaik-baiknya daripada kita terus menghantui kehidupan kita dengan masalah lalu, dengan sejarah silam yang terus kita nak pedulikan sampai bila-bila. So move on.
Move on dan bangkit. Buktikan bahawa kita ni adalah seorang pendosa yang ingin ke syurga. Kita ni adalah seorang khalifah dan hamba Allah yang kerdil ingin meraih kasih sayang Allah untuk kita ni mencapai redha Allah. Setiap hari kita hidup adalah kerana kita nak betulkan diri kita. Kita nak tarbiyah diri kita. Kita nak dakwah diri kita dan orang sekeliling kita supaya sama-sama masuk syurga. Bukan kita nak nak masuk syurga seorang-seorang. Bukan kita nak jadi selfish, pentingkan diri. Tetapi matlamat kita adalah bersama ke syurga. Sama-sama berpimpin tangan bersama ahli keluarga kita, adik-beradik kita, family kita, saudara mara kita, jiran kita, sahabat handai kita. So semua tu adalah matlamat kita. Big why kita yang paling utama dan paling besar adalah untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. So hakikat dosa ni, janganlah kita terus melakukan dosa. Tinggalkan segera maksiat. Lepaskan segala-gala dosa yang kita tahu haram. Haram is haram. Dan kita tahu sesuatu jalan halal tu boleh kita raih. Kenapa kita tak pilih jalan halal? Kita masih nak pilih jalan haram. Kita tahu tak menutup aurat tu adalah berdosa besar. Kenapa masih kita lagi mendedahkan aurat? So minta doa dengan Allah. Ya Allah, kurniakan aku hati yang baru. Ya Allah, berikanlah aku hidayah. Ya Allah, ya Allah, jangan engkau bolak-balikkan hatiku. Ya Allah, sekarang ni aku dapat hidayah. Jangan engkau bolak-balikkan hatiku setelah engkau memberi hidayah kepadaku. Selalu baca doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. So Allah tu maha memperkenan doa hamba-Nya. Selagi kita tak pernah jemu, tak pernah berputus asa untuk meminta doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, lagi-lagi bulan Ramadan adalah bulan diampunkan dosa-dosa kita, bulan diangkat segala hajat dan doa kita. InsyaAllah doa bersungguh-sungguh. Dan key point di sini, keberjayaan sesuatu itu adalah kerana keyakinan kita. Setinggi mana keyakinan kita, setinggi mana tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So saat ini kalau kita yakin bahawa Allah akan makbulkan doa kita tepat pada masanya, insya-Allah kun fayakun. Contohlah kalau kita risau anak kita darah daging kita, kita risau anak kita tak solat, kita risau anak kita bergaul dengan kanak-kanak nakal, kita risau anak kita pendidikan agamanya masih belum baik. So doa seorang ibu tiada hijabnya. Berdoa, ibu kena berdoa semoga Allah bantu anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Minta bantuan Allah. Fasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan Allah dengan cara solat dan sabar. Sebab tu bila kita sedar kita ni banyak dosa, lagi kita kena banyak sujud kepada Allah. Lagi kita kena banyak tunaikan solat kepada Allah. Bukan terus salahkan diri, bukan terus salahkan orang sekeliling, tetapi betulkan, cari solusi setiap masalah yang berlaku. Be the best problem solver. Jangan terus down, jangan terus sedih, jangan terus merasa kelemahan di dalam diri tanpa bangkit serta tanpa tindakan apa-apa daripada diri kita. So, bangkit dan buktikan bahawa kita ni adalah hamba Allah yang ingin berjaya dan ingin sama-sama ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab jalan untuk ke syurga tu penuh dengan ranjau duri, penuh berliku, tak mudah. Tak mudah untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi tak mustahil kerana Allah telah berjanji orang yang soleh, beriman dan beramal soleh ni tempatnya adalah di syurga nanti. Lagi-lagi bulan Ramadan ni kita jaga puasa kita, masuklah ke dalam syurga. Pintu Ar-Rayyan sentiasa terbuka kepada orang yang sentiasa menjaga puasanya, yang sentiasa menjaga kehormatan dirinya dan sentiasa jujur. Di bulan Ramadan ni adalah bulan di mana Allah sedang menguji tahap keimanan kita. Sama ada kita ni jujur ke tidak terhadap diri kita, ataupun kita ni tunduk kepada hawa nafsu kita. So itulah hakikat dosa, di mana seorang manusia tu mudah sangat nak buat dosa. Dan nak minta keampunan daripada Allah tu sangat-sangat berat. Kenapa? Itu adalah kerana hati. Hati tu telah keras, hati tu telah banyak sangat terpalit dengan dosa-dosa lampau. So caranya adalah kita bersihkan hati, bersihkan jiwa kita, cuci kolam hati kita, insya-Allah.
Sebab bila kita dah cuci kolam hati kita, kita pastikan hati kita bersih, clear, insya-Allah rezeki mudah masuk, ramai orang sayang dekat kita, kita pun sentiasa dipermudahkan setiap urusan kerana Allah ada bersama dengan orang-orang yang sabar. Allah ada bersama dengan orang yang sentiasa nak perbaiki diri. Ada tindakan, ada action yang kita nak lakukan untuk menjadi hamba yang bertakwa, hamba yang soleh, hamba yang beriman dan sentiasa improve diri daripada hari semalam, insya-Allah lebih baik daripada Ramadan tahun lepas. Inilah impian dan hajat kita, insya-Allah. Kalau kita terus melakukan dosa, anda pernah tahu tak sebagaimana balasan Allah tu dan azab Allah itu adalah pasti. Di mana kalau orang yang terus melakukan dosa, contoh dia suka berzina, suka tukar-tukar pasangan, lalu Allah berikan serta jatuhkan kepada dirinya azab, iaitu dihinggapi dengan penyakit yang tiada ubat selama-lamanya untuk sembuh. Contohnya tiba-tiba dia dapat penyakit AIDS. So itu adalah antara asbab kenapa dosa-dosa dia tu Allah turunkan azab di dunia lagi. Kalau dia tak terkena di dunia, sudah pasti di akhirat dia akan diazab dengan sepedih-pedih azab. Dosa zina, dosa membunuh, dosa mengumpat, dosa melawan cakap ibu bapa, jadi anak yang derhaka, semua tu ada balasan masing-masing. Azab Allah tu tersangatlah pedih. Contoh hukuman untuk orang yang mencuri adalah potong tangan. Orang yang berzina akan direjam sampai mati. So semua tu ada hukuman-hukuman Allah. Jelas tertera dan tertulis, termaktub di dalam kitab suci Al-Quran. So masihkah kita rasa lagi tak takut dengan balasan Allah, tak takut dengan bacaan-bacaan ayat Al-Quran tu? Sebab tu bila kita baca Al-Quran, pastikan kita tadabbur dan baca makna tafsir daripada setiap ayat. Sebab kita rasa sangat getir, takut, gerun sangat. Sebab balasan Allah ni sangat menakutkan, dan kalau kita nak membayangkan dengan akal fikiran logik akal kita sekarang, ya Allah, tak termampu dan tidak tergapai macam mana akal kita ni nak menghadapi setiap kesakitan, setiap kepedihan, setiap azab-azab Allah Subhanahu Wa Taala tu memang sangat-sangat pasti. So jangan dekati dosa, jauhi perkara-perkara yang Allah larang. Hakikat dosa ni sangat-sangat benar. Bukan kita cakap apa yang aku lakukan hari ni takkan dicatat. Sebab malaikat kiri kanan kita sentiasa mencatat amal kebaikan kita, amal keburukan kita akan sentiasa dicatat. Satu pun takkan terlepas. Even dalam hati kita pun terdetik untuk bersangka buruk dengan orang lain pun akan dicatat amalan keburukan kita. Itu baru hati, belum yang kita lafazkan. Yang kita lafazkan sendiri dengan perkataan, yang kita lakukan sendiri dengan perbuatan, itu adalah telah terjelas-jelas. Yang di hati, apatah lagi, semuanya tidak terlepas daripada perhitungan Allah Subhanahu Wa Taala. So sama-sama kita perbaiki diri, betulkan diri kita, sucikan hati kita, insya-Allah di bulan Ramadan ni. Lakukan anjakan paradigma untuk kita berazam menjadi hamba yang lebih baik, hamba yang lebih bertakwa, yang nak jadi sentiasa cantik di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perbaiki solat kita, kita perbaiki amal kita, dan kita tingkatkan zikir-zikir dalam harian kita. InsyaAllah semua tu dapat menggugurkan dosa-dosa kita yang terlampau banyak. Kalau kita boleh bedah hati kita ni, kita boleh cek hati kita ni, ya Allah, sehitam legam sama dengan dosa yang kita lakukan. Sebab tu Rasulullah adalah seorang Nabi yang maksum, di mana malaikat Jibril mencuci hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah diangkat sebagai Nabi yang terakhir utusan Allah Subhanahu Wa Taala dan merupakan seorang maksum, iaitu terpelihara daripada dosa besar dan dosa kecil. Hati Nabi tiada sedikit pun terpalit kekotoran. Sedikit titik hitam pun tak ada, sebab telah dicuci oleh para malaikat. Kita, siapa nak cuci hati kita? Of course lah, kita kena cuci hati kita sendiri dengan amalan-amalan. Dekatkan diri kita dengan Allah, dekatkan diri kita dengan membaca Al-Quran. Banyakkan ingat mati, sebab bila kita ingat mati, barulah kita tahu azab Allah tu tersangatlah pedih, dan kita takut untuk melakukan dosa setiap hari.
Kalau kita nak bersihkan hati kita, walaupun tak sama sesuci hati seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekurang-kurangnya kita berusaha untuk menjadi yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. So, sama-sama bersihkan hati, gugurkan dosa-dosa kita, banyakkan istighfar, astaghfirullahalazim. Insya-Allah, sesungguhnya aku memohon keampunan daripada Allah yang Maha Agung. Minta doa sungguh-sungguh, zikir dan istighfar sungguh-sungguh. Kita rasai dalam hati kita betapa kita ni banyak sangat dosa, betapa kita ni banyak sangat salah kita dengan orang sekeliling kita, banyak salah dengan mak ayah kita, banyak salah dengan suami kita, banyak salah dengan isteri kita. Minta ampun, minta maaf, bukan minta maaf time raya je, tetapi setiap hari lazimi diri kita sebelum tidur minta maaf dengan pasangan, minta maaf dengan mak ayah kita, rajin-rajin call, insya-Allah tanya khabar, doakan mereka, insya-Allah. Sebab doa daripada anak soleh dan solehah itulah amalan yang menjadi ladang pahala yang mengalir walaupun mereka telah meninggal dunia. Itulah amal jariah dan saham akhirat kita, sentiasa subur pahala dan ladang-ladang akhirat untuk anak yang sentiasa mendoakan kedua ibu bapanya, insya-Allah. So, insya-Allah sama-sama perbaiki diri kita dan solehah sendiri. Doakan kita semua sama-sama dapat masuk syurga. Kita berusaha untuk menjadi yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Okey. Sekian ini sahaja perkongsian solehah hari ini, insya-Allah. Bertemu lagi kita esok hari, insya-Allah, di lain sesi dan di lain tajuk. InsyaAllah kita akan berkongsi tajuk yang lebih menarik berkenaan dengan bulan Ramadan, berkenaan dengan bulan yang mulia ni. InsyaAllah sama-sama kita muhasabah diri dan audit diri menjadi yang lebih baik. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.